fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the shade. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Satu isu hangat hari ini dipetik daripada Syahbudin Husin ataupun syahbudin.com. Sekali lagi, nama Joe Low ataupun Low Tech Joe disebut-sebut ramai. Sudah pasti berkaitan dengan isu 1MDB. Dan ini pasti satu kejutan untuk bekas Perdana Menteri Najib Razak. Sebelum ini kita juga mendengar Najib Razak yang pernah buat pengakuan bahawa tidak mengenali Joe Low. Tapi pada akhirnya, saksi 1MDB, Jasmine Lu membuat kenyataan yang seolah-olah dapat memperlihatkan bahawa Najib dan Joe Low mempunyai hubungan yang rapat. Satu lagi artikel daripada Syahbudin Husin. Tembelang pecah lagi, Joe Low dalang di sebalik surat derma Raja Arab, dedah saksi 1MDB. Bekas penasihat undang-undang 1MDB, Jasmine Lu Aiswan mendakwa Joe Low adalah individu di sebalik surat yang dikaitkan dengan dakwaan janji sumbangan dari kerabat di Raja Arab Saudi kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Lu yang merupakan bekas pegawai 1MDB yang dekat dengan Joe Low memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang Joe Low mengarahkan mendiang Ki Kok Thiam, individu yang didakwa sebagai sekutu rapat Joe Low, untuk menyediakan salinan surat itu bagi menjelaskan sejumlah besar wang yang masuk ke akaun Najib. Ketika memberi keterangan dalam perbicaraan kes rasuah RM2.27 dana 1MDB terhadap Najib hari ini, Lu berkata dia melihat bagaimana ia berlaku ketika dia diminta Joe Low untuk menyertai mesyuarat bersamanya, Ki dan dua individu lain di sebuah bilik di Hotel Mayfair di London pada 2015. Lu berkata, dua individu tersebut adalah pengarah Ihsan Perdana Sendirian Berhad, Samsul Anwar Sulaiman, dan pengarah projek Yayasan Rakyat Satu Malaysia YR1M Dennis C. Samsul dan C merupakan saksi dalam kes rasuah RM42 juta SRC International, di mana Najib disabit bersalah dan menjalani hukuman penjara sejak Ogos 2022. Ketika mesyuarat dakwa Lu, Samsul bertanya, ada Low bagaimana untuk menyelesaikan isu aliran wang yang masuk dalam akaun Najib didakwa daripada Putrajaya Perdana dan SRC. Samsul kemudian memberitahu Low yang ramai pihak bertanya kepadanya berkenaan dakwaan wang itu adalah daripada 1MDB. Dakwa Low. Selepas itu, Low mengarahkan Ki untuk menyediakan satu surat pengesahan daripada Putra Saud untuk menyatakan wang yang masuk ke akaun Najib adalah derma daripada Arab Saudi. Dalam kedua-dua kes SRC dan 1MDB, Najib kekal mengatakan dia dijanjikan derma oleh Arab Saudi dan percaya wang yang masuk ke akaunnya adalah daripada kerabat diraja negara itu. Najib kini dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana 1MDB berjumlah RM2.27 bilion. Persoalan yang timbul di sini, adakah sekiranya Najib Razak didapati bersalah, dapat dibuktikan bersalah di dalam kes ini, adakah hukuman penjara Najib Razak akan ditambah? Ini pasti satu kejutan untuk penyokong-penyokong Najib Razak. Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, selepas selesai isu pengampunan Najib, mungkin belum selesai sebab masih ada yang tak puas hati berkaitan dengan isu pengurangan hukuman dan denda yang dihadapi Najib Razak, bekas Perdana Menteri.
Nah, saudara-saudara, kita bercakap berkaitan dengan 1MDB. Terkini, mesti ada yang tertanya-tanya, di mana Joe Lo sekarang? Ataupun Lo Taek Jo. Di mana beliau berada sekarang? Adakah beliau hilang, larikan diri, ataupun ada yang pernah mempersoalkan, adakah Lo Taek Jo sudah meninggal? Nah, itu semua menjadi persoalannya, saudara-saudara. Satu perkongsian terkini daripada Syabuddin Husin. Nak kata apa lagi? Joe Lo adalah proksi Najib, kata saksi 1MDB. Nah, saksi 1MDB sudah bersuara. Dan kalau ada yang bertanya, berita berkaitan Lo Taek Jo, nah di sini kita boleh mendengar ulasan daripada Syabuddin Husin. Tindakan-tindakan Lo Taek Jo ataupun Joe Lo dalam 1MDB membuatkan dia dilihat seperti proksi bekas Perdana Menteri Najib Razak. Menurut bekas penasihat undang-undang syarikat itu, Jasmine Lu Aiswan. Lu berkata demikian ketika memberi keterangan dalam kes rasuah 1MDB berjumlah Rm2,27 bilion terhadap Najib di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Lu yang dahulunya individu yang dekat dengan Joe Lo memberi keterangan berhubung penglibatan ahli perniagaan itu dalam keputusan keuangan 1MDB. Kebanyakan tindakannya untuk membuatkan kami melihatnya sebagai proksi Perdana Menteri yang juga pengerusi lembaga penasihat 1MDB. Kebanyakan perkara utama yang memerlukan lampu hijau daripada Perdana Menteri perlu dibincangkan dulu dengan Lo sebelum ia dibawa kepada Najib, kata Lu. Saksi pendakwaan ke-50 itu menyifatkan gaya pengurusan 1MDB sebagai pendekatan atas ke bawah, dengan anggota pengurusan perlu mendapatkan tanda tangan Najib untuk dokumen berkenaan pelaburan dan keuangan. Lu berpandangan ia ekoran perkara 117, memorandum dan artikel pertubuhan 1MDB yang menyatakan persetujuan Najib diperlukan untuk proyek penting dan utama yang memberi kesan keuangan kepada kerajaan. Ini kerana Najib juga merupakan Menteri Keuangan pada masa itu serta mengetuai Menteri Keuangan diperbadankan MKD yang merupakan pemilik penuh 1MDB, katanya. Katanya lagi, dia selaku penasihat undang-undang pada masa itu akan menyediakan Special Rights Redeemable Preference ataupun SSRP secara bertulis. Dan dokumen itu akan diserahkan kepada Joe Lo untuk mendapatkan tanda tangan Najib. Bagaimanapun, dia mengakui tidak tahu bagaimana Joe Lo mendapatkan tanda tangan bekas PM itu. Lu juga memberitahu yang bekas CEO 1MDB Syahrul Azral Ibrahim Halmi menawarkannya untuk menyertai 1MDB sebagai penasihat undang-undang pada Mei 2011, meninggalkan kerjaannya di UBG Group yang bergaji Rm45.000 sebulan. Lu berkata, Joe Lo yang juga menjadi pengarah UBG Group berkata yang dia tidak menghalang jika dia ingin menyertai 1MDB. Lu bekerja dengan UBG Group sejak 1 Januari 2009 hingga April 2011. Menurut keterangannya, dia pernah bekerja sebagai sekutu di firma Guaman Zain & Co pada 2004 hingga 2008 sebelum dibawa Joe Lo untuk menyertai UBG Group. Perbicaraan di depan Hakim Colin Lawrence Sequeira bersambung esok. Najib kini dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan uang haram melibatkan Rm2,27 bilion dana 1MDB. Sumber daripada Malaysia Kini dan dikongsikan oleh Syabuddin Husin pada 14 Februari. Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.